Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk matematik tahun 4. Okay, untuk hari ini, cikgu akan ajar dua topik. Topik yang pertama adalah banding dan susun nombor dan kedua, nombor genap, nombor ganjil. Oleh itu, semua murid diharapkan bersedia dengan buku teks matematik tahun 4 muka surat 6. Okey. Banding dan susun nombor terdapat dua. Satu, kita susun nombor secara tertib menaik dan tertib menurun. Untuk tertib menaik, kita susun nilai nombor semakin besar. Tertib tu apa? Adalah susunan. Jadi, contoh kalau kita lihat pada muka surat 6, okey. Soalan nombor 1 yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Lawas 1105, Lubuk Antu 24,712, Bintulu 75,141, Sibu 69,711. Soalan dia, antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey. Antara Bintulu dan Sibu. Okey, jadi penyelesaiannya mereka menyusun dalam bentuk rumah. Okey, rumah nombor cikgu dah ajarkan start daripada kanan ke kiri. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Dan mereka mengisi dari kiri ke kanan. Dan kita untuk melihat yang paling banyak, kita melihat di puluh ribu. Puluh ribu tu nilai digit 7 lebih besar daripada 6 dan bernilai 70,000. Jadi 75,141 lebih daripada 69,711. Kita lihat 75 Bintulu. Ini jawapan dia, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, yang seterusnya, soalan nombor 2. Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, susun, bentukkan dalam rumah. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Dan kita lihat ada satu nombor 4 digit saja. 1, 2, 3, 4. Jadi 1105 ni adalah nilai yang paling kecil. Okey, ni jadi dia secara automatik berada yang pertama sekali. Sebab arahan minta tertib menaik. Tertib menaik ni, cikgu dah kata nilai nombor semakin besar dalam susunan menaik. Jadi 1100 ni adalah yang paling kecil nilai dia. Dan diikuti dengan nilai digit 2, nilai digit 6 dan nilai digit 7. Jadi jawapan dia yang berada di kotak warna hijau ini. Okey semua? Seterusnya kita akan belajar banding dan susun nombor untuk tertib menurun pula. Okey, soalannya, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah.
Terdapat gala panjang, lompat tikus, lompat getah dan juga batu seremban. Bilangan kanak-kanak dia 15,367 yang suka main gala panjang, 13,719 suka main lompat tikus, 15,202 main lompat getah. Batu seremban seramai 14,419. Jadi soalannya, nyatakan permainan yang kurang diminati. Kurang diminati maknanya yang paling sikit. Dia nak bandingkan antara lompat tikus ataupun batu seremban. Yang mana paling kurang? Lompat tikus ke ataupun batu seremban? Jadi jawapan penyelesaian dia bentukkan dalam rumah nombor dan diisi. Kita lihat 10,000 ni sama nilai dia. Jadi kita kena bandingkan dekat dengan rumah ribu pula. Rumah ribu kita nampak ini ada nilai digit 3 dengan nilai digit 4. Jadi kita tahulah 3 ni lebih kecil. Hanya nombor yang paling sikit. Bila nombor yang paling sikit, jawapan dia di sini 13,719. Kita lihat di atas. Okey, lompat tikus merupakan permainan yang kurang diminati. Okey, untuk susunan nombor. Soalan minta susun nombor dalam tertib menurun. Okey, menurun, ada garis nombor di sini. Tuliskan nilai paling besar hingga paling kecil berpandukan garis nombor. Cikgu minta maaf ya, gambar ni tak nampak. Jadi semua boleh buka muka surat 7. Jadi jawapan dia bermula daripada kanan ke kiri. Okey, jawapan dia bermula pada 15,367, 15,202, 14,419, 13,719. Okey, kalau yang kecil, apa maksud dia? Nilai nombor semakin kecil dalam tertib menurun. Maknanya nombor yang pertama adalah nombor paling besar dan dia menurun sehinggalah nombor yang paling kecil. Okey, kita mulakan dengan uji diri. Uji diri, buka muka surat 8. Okey, soalan nombor 1A. Tulis nombor yang lebih kecil. Cikgu nak awak salin semua soalan ini dalam buku matematik 1. Pastikan ada jarak garis tepi 2 kotak. Tulis tarikh dan tulis hari. Jadi untuk soalan nombor 1, kamu bulatkan jawapan yang betul selepas kamu salin. Jadi cikgu bagi contoh B 42,093 atau 45,909. So dia nak nombor yang lebih kecil. Kamu susun rumah ni, ikut rumah nombor. Okey, rumah nombor. Dan bila kamu susun, kamu akan lihat rumah 10,000 sama. Okey, nilai digit dia 4. Tetapi nilai ribu dia ni 2, ni 5. Jadi jawapan dia adalah 42,093. Okey. Nombor 2, soalan dia
Bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada atau kurang daripada. Okey, cikgu bagi contoh jawapan untuk soalan B. Okey, dia suruh bandingkan. Jadi kamu kena tulis tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni jawapan dia lebih daripada atau kurang daripada. Okey, kita lihat nilai 10,000. Di sini pun sehingga 10,000. 10,000 dia nilai digit dia sama. Jadi kita pergi ke nilai tempat ibu pula. Nilai ni adalah 7. Manakala nilai tempat ibu ini adalah 4. Jadi kita nampak 7 lebih daripada 4. Jadi jawapan yang kamu perlu tulis 77,115 lebih daripada 74,810. Okey? Okey, soalan nombor 3. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Cikgu bagi contoh untuk soalan A. Soalan A, kamu melihat, okey, ada 4 set nombor, 10,000. Okey, tapi nilai tempat untuk 10,000 semua sama, iaitu 10,000. Dan 8,000 pun masih sama. Jadi kita akan lihat di rumah ratus. Rumah ratus, kita lihat tertib menaik adalah 18,013, 18,031, 18,103 dan 18,310. Okey, lepas kamu dah buat tu, kamu kena selesaikan tertib menurun. Tertib menurun, kamu salin nombor yang paling besar hingga ke nombor yang paling kecil. Jadi yang paling besar 18,310, 18,103, 18,031 dan 18,013. Okey. Soalan nombor 4. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Okey. Cikgu bagi contoh A. 59,042, 59,109, 59,014. Okey, untuk tertib menaik ni, kamu boleh pilih apa-apa nombor daripada 50 antara 59,109 sehingga 59,014. Kamu pilihlah sama ada nak buat 59,110, 15,111, sehingga apa-apa. Okey, sebarang nombor saja antara, mesti lebih daripada ni, tapi kurang daripada nilai ni. Okey. Itu saja untuk topik susunan nombor. Okey. Untuk tajuk kedua, kita akan masuk nombor genap dan nombor ganjil. Muka surat 9. Genap tu, nombor dia mesti belakang dia nilai dia sifar, 2, 4, 6, 8. Macam sifar 2 kan? Okey. Untuk set nombor ganjil, bila nombor ganjil je adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Jadi kamu ingat genap adalah sebarang nombor
yang boleh dibahagikan dengan CV2, dia tak ada baki. Tapi kalau ganjil, kita bahagikan dengan CV2, dia akan ada baki. Itu saja yang paling senang untuk membezakan nombor genap dan nombor ganjil. Okey? Okey, kita lihat contoh. Contoh nombor 1, kita lihat di lapangan terbang. Lapangan terbang ni, kita lihat untuk ke kiri, nombor dia adalah nombor ganjil. Dan untuk ke kanan, pintu masuk dia adalah nombor genap. Sama juga kalau kamu perasan di rumah di kampung perumahan, ada nombor perumahan, dia susun di hadapan adalah genap, di belakang dia adalah ganjil. Okey? Jadi semua nombor genap ada dalam CV2. Cikgu dah terangkan tadi. Jadi nombor ganjil cikgu dah ulang. 1, 1, 3, 5, 7, 9. So 11, 13, 15, 17, 19. Dia berulang je. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Dia akan di belakangnya tu adalah nombor ganjil. Manakala nombor genap adalah nombor yang kalau kita bahagi 2, nilai dia tak ada baki. Jadi kita lihat 2, 4, 6, 8 sifar. 2, 4, 6, 8 sifar. Okey? Okey, yang manakah nombor genap atau ganjil? 13 ke 18. Guna CV2, cikgu dah terangkan tadi. Kalau ada baki 1, maknanya 13 ni adalah nombor ganjil. Manakala 18 ni kalau dibagikan 2, kita lihat ni. Kita bukan nak cari nilai atas tau. Kita nak cari nilai baki di bawah. Baki. Kalau baki maknanya kalau tiada baki adalah nombor genap. Yang ni baki maknanya ada nombor ganjil. Okey? Okey, kelaskan nombor genap atau ganjil dia buat dalam bentuk peta buih. Okey, peta buih dia susun soalan dia. Berapakah nombor ganjil dari 6020 hingga 6030? Dia susun tak? Okey. Okey. Berikut merupakan soalan pada muka surat 10. Okey, bagi topik nombor genap dan nombor ganjil. Okey, kamu buat 3 soalan ni. Dan soalan yang pertama, nyatakan semua nombor dari 520 hingga 531. Kamu salin soalan tu. Kemudian nombor 2, kamu senaraikan. Okey? Kamu senaraikan 520. Buat satu nombor, satu kotak. 521. 522. 523. 524. Kalau tak cukup dalam buku tulis tu, kamu boleh tulis sambung di bawah. 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531. Okay, soalan dia nombor ganjil-ganjil
Cikgu kata kalau dia bahagi dengan si V2, dia akan ada baki. Tapi kita tahu ganjil, cikgu kata ikut yang belakang ni. Belakang dia 1, ni 3, 5, 7, 9, 1. Okay, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nombor ganjil. Jadi jawapan, ni baru senaraikan tadi. Jawapan, kamu salin balik yang cikgu bulatkan ni di sini. Okey, mesti ada koma. Okey, faham? Okey. Untuk soalan nombor 2, buat juga. Senaraikan di atas ni macam ni dulu. Dan kemudian kamu bulat-bulatkan. Dan jawapan ni kamu senaraikan nombor genap saja. Okey? Okey, untuk soalan nombor 3. Kelaskan nombor berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Ada 6. Jadi kamu buat dalam bentuk ni. Peta buih berganda. Okey, ada nombor genap, nombor ganjil. Dan 6 tu kamu buat kalau macam ni, tak perlu ada nak panah. Gariskan sahaja. Okey? Okey, selamat membuat semua tugasan. Selepas kamu membuat tugasan dalam buku matematik 1, kamu akan hantar tugasan itu dalam link yang cikgu sediakan. Kamu perlu tangkap dan kamu hantar. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum.